bagi COVID-19 telah dijalankan, dan antara usaha kerajaan kita untuk menghindarkan penularan COVID-19 ini ialah penutupan semua pawagam-pawagam ditutup bermula hari ini, 18 Betul. Mac 2020. Begitu juga dengan meneliti semula langkah-langkah pengawalan kemasukan pelawat-pelawat ni, Wali, ya. Ia difahamkan mengekalkan larangan kemasukan ke negara Brunei Darussalam bagi pelawat-pelawat yang tiba niaga dari wilayah Hubei di Republik Rakyat China dan Republik Islam Iran, dan juga memperluaskannya kepada seluruh Eropah termasuk United Kingdom, dan larang ini adalah bagi mereka yang tiba dari negara-negara berkenaan dalam tempoh 14 hari sebelum tarikh ketibaan negara ini, dan dikecualikan bagi rakyat dan penduduk di negara kita Brunei Darussalam, ya. Dan ianya juga menghendaki sesiapa yang tiba di negara ini dari mana-mana negara untuk menjalani pengasingan diri ataupun self isolation ni aja, ya, selama 14 hari sebaik sahaja tiba di negara Brunei Darussalam. Jadi ini bermakna risk categorization bagi negara-negara yang terjejas oleh COVID-19 tidak lagi digunakan. Ya, oleh pendengar, kita masih lagi menantikan langsung sidang media dari Dewan Al-Afiah, Menteri Kesihatan, dan sebagai warga negara bersalah yang bertanggungjawab, ya. Kita kena jalankan tanggungjawab kita, iaitu dengan mengelakkan menghampiri orang-orang yang tidak sihat ataupun menunjukkan gejala-gejala penyakit, jaga kebersihan diri dengan baik, elakkan bersentuhan dengan haiwan hidup yang sakit termasuk ternakan dan juga burung, dan memakan daging-daging mentah serta kurang masak. Selain itu juga amalkan pembersihan tangan dengan menggunakan air yang bersih dan sabun sekerapnya, seperti sebelum mengendalikan makanan atau sebelum makan, selepas menggunakan tandas atau apabila tangan menjadi tidak bersih akibat rembesan pernafasan selepas batuk ataupun bersin. Dan selain itu juga kita boleh memakai penutup muka ataupun mask jika ada mempunyai simptom-simptom pernafasan seperti batuk atau hidung berair. Ya, difahamkan juga apa yang perlu kita lakukan adalah tutup mulut kita, ya, dengan tisu ketika batuk ataupun bersin, dan penting untuk kita membuang tisu yang kotor ke dalam tong sampah dengan sesegeranya ni Hajah, ya, dan perlu mendapatkan rawatan perubatan dengan segeranya jika auda, ya, berasa tidak sihat. Dan pada ketika ini juga yang difahamkan, ya, para penderma darah dialu-alukan untuk tampil ni Hajah mendermakan darah, yang mana Kementerian Kesihatan mengalu-alukan para penderma darah untuk tampil menderma darah bagi membantu meningkatkan bekalan yang sangat diperlukan ni di tabung darah Hospital Raja Isteri Anak Salihah, dan penderma-penderma darah ini boleh layan hubungi talian 224-2424 sambungan 5745 untuk mendapatkan jadual perjanjian terlebih dahulu. Dan ada pendengar National FM 92.393.8 boleh mendengarkan kita melalui secara live ni daripada Facebook, media sosial dan juga Instagram, ya. Facebook kita jangan lupa follow National FM Radio Brunei, begitu juga Instagram National 92.3, dan kita masih lagi menantikan siaran langsung sidang media ketika ini dari Dewan Al-Afiah, dan terus bersama kami untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai dengan COVID-19 di negara Darussalam, dan kita kembali dulu bersama dengan rakan kita di studio siaran.
Menteri Awam Perwakilan Rakyat, Menteri Harapan Dalam Negeri, Yang Berhormat Atas Siswa Dr. Menteri Malaysia dan Menteri Apar, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Atas Siswa Dr. Awam Menteri Mahkamah Melayu dan Abdullah, Menteri Kejabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawasan Sektor Kedua, Yang Berhormat Atas Jeneral Utara Dr. Perika Seri Awam Cik Nabi Ihsan, Menteri Alam Kaya dan Pemulak dan Bisnis Dr. Seri Perika Aceh dan Menteri Kebudayaan Dia dan Sukan. Yang Mulia Setiausaha Tetap, Yang Mulia Timbalan Timbalan Setiausaha Tetap, Ketua Pengarah, Pengarah Perikanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua dan rakan media yang hadir pada sidang media bagi status terkini jangkitan COVID-19 di negara Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, saya cuba menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Awam Al-Azizin dengan jemputin untuk menyertai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhina kepada Bapak Kepala. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أزواجه وذريته وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا لهذا المجلس كافة عامة شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفذ به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس على كل معلومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه إله. بسم الله افتتحنا وبالله ختمنا وعلى الله توكلنا تحصنا من العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجبال ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا ومن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا الشر برحمتك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا ومن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا الشر برحمتك يا لطيف يا خبير
إنك على كل شيء قدير. اللهم اصلح عنا وسلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان، البلاء والوباء والطعن والطعن والسيرة الله، وقنا الشر والعذاب بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تفضل الله. Seterusnya Majelis yang hormatnya dipersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai perkembangan terkini jangkitan COVID-19. Pada hari ini, 18 hari bulan Mac 2020, sebanyak 12 kes baru telah disahkan dijangkiti COVID-19 yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 68 orang. Kes 57 berumur 53 tahun adalah seorang warga Bangladesh yang bekerja di sektor swasta di negara Brunei Darussalam yang telah menghadiri perkumpulan tabligh di negara ini pada 5 hari bulan Mac 2020. Beliau mula mengalami demam panas pada 12 hari bulan Mac 2020. Kes 58 berumur 42 tahun ialah isteri kepada kes 57. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan mengalami sengal badan pada 16 hari bulan Mac 2020. Kes 59 berumur 13 tahun ialah anak kepada kes 57. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan mula mengalami demam panas pada 13 hari bulan Mac 2020. Kes 60 berumur 13 tahun ialah anak kepada kes 57 juga dan saudara kembar kepada kes 59. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan mula mengalami demam panas pada 13 hari bulan Mac 2020. Kes 61 berumur 12 tahun ialah anak kepada kes 57. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan dan mula mengalami demam panas pada 14 hari bulan Mac 2020. Kes 62 berumur 3 tahun ialah anak kepada kes 53, seorang warga British yang telah berada di negara ini sejak bulan Januari 2020. Beliau telah mula mengalami selesema pada 13 hari bulan Mac 2020. Kes 63 berumur 62 tahun ialah rakan kerja kepada kes 43. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan telah bertemu dengan kes 43 pada 9 hari bulan Mac 2020. Beliau mula merasa demam panas dan mengalami selesema pada 14 hari bulan Mac 2020. Kes 64 berumur 49 tahun ialah rakan kerja kepada kes 42. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan mula batuk dan selesema pada 11 hari bulan Mac 2020. Kes 65 berumur 29 tahun ialah anak kepada kes 47. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan telah bertemu dengan ayahnya pada 10 hari bulan Mac 2020. Kes 66 berumur 7 tahun ialah kontak kepada kes 42. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 67 berumur 20 tahun ialah rakan rapat kepada kes 48. Beliau juga tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 68 berumur 12 tahun ialah kontak kepada kes 52. Penyiasatan kontak menunjukkan kes ini adalah kes pertama dalam generasi ketiga kluster tabligh. Ini bermakna terdapat penularan terhad jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, namun tidak ada bukti yang menunjukkan penularan adalah berleluasa. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa semua kes-kes yang telah disahkan sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Pada masa ini, 2 orang dalam keadaan kritikal memerlukan bantuan mesin pernafasan dan sedang dirawat di unit rawatan intensif di pusat berkenaan. Sementara itu, 2 kes lagi memerlukan pemantauan rapi dan selebihnya di dalam keadaan baik dan stabil. Kementerian Kesihatan pada masa ini masih giat menjalankan penyiasatan kontak bagi setiap kes di mana setakat ini seramai 1,373 orang sedang menjalani kuarantin.
menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Dalam pada itu, setakat ini jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin di perkampungan Sokan atau di rumah masing-masing ialah 40 orang dan adalah di dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 1,926 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Dengan terdapatnya beberapa arahan-arahan pentadbiran yang telah dikeluarkan sejak kes pertama COVID-19 dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin memohon kerjasama orang ramai, khususnya majikan-majikan di sektor swasta, untuk mempermudahkan langkah-langkah pengawalan COVID-19, terutamanya mengenai arahan pengasingan diri atau kuarantin yang diberikan kepada kaki tangan masing-masing. Pertimbangan para majikan adalah sangat diperlukan, khusus untuk tidak mengambil tempoh pengasingan diri atau kuarantin dari jumlah cuti tahunan yang layak bagi kaki tangan berkenaan atau memaksa kaki tangan mendapatkan surat cuti sakit dari doktor. Notis pengasingan diri ataupun perintah kuarantin yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan adalah pengesahan rasmi mengenai arahan-arahan yang telah diberikan. Sokongan majikan-majikan adalah sangat-sangat diharapkan dalam usaha kerajaan dan negara membendung penularan wabak ini. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan orang ramai mengenai pengemaskinian langkah-langkah pengawalan COVID-19 di mana kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan telah melaksanakan Business Continuity Plan masing-masing, sebagaimana yang digariskan dalam Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri bilangan 06/2020 yang bertarikh 16 hari bulan Mac 2020. Untuk makluman orang ramai jua, satu platform elektronik menggunakan aplikasi mudah alih atau messaging application Telegram bagi mengongsikan mesej dan nasihat Kementerian Kesihatan mengenai COVID-19 telah diusahakan bersama oleh Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi serta Pusat Kebangsaan Kerajaan ataupun EJNC. Aplikasi mudah alih bolehlah digunakan mulai hari ini, 18 hari bulan Mac 2020, menerusi channel Telegram gov.bn resmi kerajaan melalui portal yang tertera dalam kenyataan media yang akan dikongsikan. Sementara itu, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi telah bekerjasama dengan syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi bagi penghantaran mesej pesanan ringkas ataupun push SMS yang akan dikeluarkan kepada semua pengguna-pengguna telefon bimbit mengenai nasihat-nasihat COVID-19 juga bermula pada hari ini, 18 hari bulan Mac 2020. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai yang menjalani kuarantin atau pengasingan diri untuk mematuhi arahan-arahan yang telah diberikan. Mereka ini tidak dibenarkan meninggalkan rumah atau tempat kuarantin atau tempat pengasingan diri di sepanjang tempoh yang telah diarahkan. Sekali lagi diingatkan, di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, kegagalan mematuhi arahan-arahan berkenaan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM10,000 atau penjara selama 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila masa. Izinkan saya memberi penerangan lebih lanjut lagi kenapa kita memerlukan kerjasama dari orang ramai mengenai dengan social distancing, dengan apa-apa jua langkah yang Kementerian Kesihatan buat masa ini. Seperti yang tertera di rajah sana, dia menunjukkan macam mana infection disease will occur if there is no intervention, especially with relation to the healthcare system. Seperti yang tertera pada the first graph yang berwarna merah, and there's a dotted line which says the healthcare system capacity. Jika tidak membuat, kalau kita ni dia membuat langkah-langkah seperti apa yang kita ni sarankan, the peak will go beyond the healthcare system capacity. And as I mentioned this before, this is the one that we don't want to happen. We want it
the social distancing and this contact tracing to be done as fast and rigid as possible to ensure the healthcare system capacity is not compromised. Okay, so it's most imperative that you all, habis kita semua cuba mendengar apa-apa nasihat yang telah diutarakan these last few days. Because it's no joke if our healthcare system is beyond the capacity, then we have the frontliners especially have to make very difficult decisions. So don't, like I said, don't push it. Okay. Now we already have almost 70 cases, 68. So I need the cooperation from everyone, all of you, to be together with us. We can be only as strong in the chain. If there's a weakness in the chain, okay, the chain will be broken. So we don't want you to be the source of this weak chain. Okay. Otherwise, whatever the sacrifice, especially the frontliners and the government have done so far, will be pointless. This is not saying that we are giving up on you or the government is giving up on you. No, I just want to reiterate again. I need your full cooperation. When we say social distancing, it is very important to do that. Samping itu, saya ingin sekali mengutarakan dan keutamaan Kementerian Kesihatan adalah untuk melindungi kesihatan dan kesejahteraan kesemua rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam, terutama sekali dalam menenangi penularan jangkitan COVID-19 ini dan memastikan semua pesakit yang dijangkiti penyakit COVID-19 mendapat rawatan yang sewajarnya. Oleh itu, Kementerian Kesihatan sekali lagi ingin menyuruh orang ramai untuk memberikan kerjasama dan tindakan yang sepadu dari semua pihak dalam membendung penularan jangkitan COVID ini. Jika kita bertindak dengan pantas, insya-Allah kita akan dapat mengatasi krisis ini. Seperti yang disebutkan sebelum ini, kita mestilah mengamalkan kebersihan diri dengan sentiasa mencuci tangan dan menerapkan etika batuk dan bersin serta penjarakan sosial atau social distancing. Patuhilah peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh pihak kerajaan dan elakkan daripada menganjurkan atau mengikuti perhimpunan dan acara keramaian sama ada di dalam ataupun luar negara. Wabak ini akan berlalu, tetapi ianya terpulang kepada semua pihak untuk menentukan berapa lama ianya akan bertahan. Memang benar negara kita sedang mengalami krisis yang besar, tetapi jika kita bertindak bersama dan bertindak dengan pantas dan tegas, insya-Allah kita ni akan dapat mengatasinya bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai mempertingkatkan lagi langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di negara ini dan demi kesejahteraan dan keselamatan orang awam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan ini memaklumkan perkara-perkara berikut. Pertama, gerai malam yang diadakan setiap malam di Tamu Anika Temburong, termasuk tamu besar Temburong yang diadakan pada setiap hari Sabtu dan Ahad, akan ditutup buat sementara waktu berpuasa mulai hari ini, Rabu 18 Mac 2020, sehingga ke suatu masa yang akan dimaklumkan kemudian. Tamu mingguan Kompleks Pasar Nika dan Tamu Tutong yang beroperasi setiap hari Khamis dan Ahad juga akan ditutup bermula hari Khamis 19 hari bulan Mac 2020 sehingga ke suatu masa yang akan dimaklumkan kemudian. Bagi premis-premis makanan termasuk restoran, kedai makan, kedai minum, kafe, food court, gerai makan dan seumpamanya, tidak dibenarkan untuk menyajikan makanan di premis-premis
dan hanya dibenarkan untuk menyediakan makanan untuk dibawa pulang sahaja, take away. Mulai hari Khamis 19 hari bulan Mac 2020 sehingga ke suatu masa yang akan dimaklumkan kemudian. Bagi semua pusat permainan bowling adalah ditutup bermula 19 Mac 2020 sehingga suatu masa yang akan dimaklumkan kemudian. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Jabatan-Jabatan Daerah dan Jabatan Bandaran memohon kerjasama pengusaha dan peniaga premis perniagaan makanan dan orang ramai agar mematuhi ketetapan yang dibuat oleh pihak kerajaan ini. Kemudian saya ingin memaklumkan mengenai dengan perkara berkaitan dengan langkah-langkah pengawalan kemasukan pelawat-pelawat ke negara Brunei Darussalam. Susulan daripada kenyataan siaran akhbar Kementerian Kesihatan pada 18 Mac 2020 berhubung dengan penelitian semula langkah-langkah pengawalan kemasukan pelawat-pelawat ke negara Brunei Darussalam, iaitu untuk mengekalkan larangan kemasukan ke negara Brunei Darussalam bagi pelawat-pelawat yang tiba dari wilayah Hubei, dari Republik Rakyat Cina dan Republik Islam Iran, dan memperluaskan kepada seluruh Eropah termasuk United Kingdom. Larangan ini adalah bagi mereka yang tiba dari negara-negara berkenaan dalam tempoh 14 hari sebelum tarikh ketibaan ke negara ini dan dikecualikan bagi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memperincikan tentang kategori penduduk yang dimaksudkan yang diberikan pengecualian masuk ke negara Brunei Darussalam selain daripada rakyat Brunei Darussalam, iaitu penduduk tetap negara Brunei Darussalam, warga negara asing yang memegang kad pengenalan hijau, warga negara asing yang memegang pas immigration, iaitu pas kerja, employment pass, pas penuntut, student pass, dan pas tanggungan, dependent pass, mempunyai pas immigration yang masih sah. Kemudian ahli-ahli diplomatik serta tanggungan yang bekerja di negara ini, dan anggota tentera British yang berpangkalan di Brunei serta tanggungan. Berhubung dengan tegahan ke luar negeri, ini telah pun dikuatkuasakan mulai 16 Mac 2020 yang telah dimuatkan dalam garis pandu permohonan kebenaran ke luar negeri bagi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutan dengan pengumuman ke atas pembukaan sementara Jambatan Penghubung Daerah Brunei Muara dan Daerah Temburong kepada orang ramai melalui sidang media yang telah diadakan pada hari Isnin 16 hari bulan Mac 2020. Sukacita saya ingin memaklumkan, yaitu setelah berbincang dengan pihak-pihak yang berkenaan dan atas nasihat pihak Kementerian Kesihatan, bahawa masa untuk menggunakan jambatan berkenaan adalah diubah dari pukul 6 pagi hingga 10 malam sebagai mana yang telah diumumkan sebelumnya ke pukul 6 pagi hingga 6 petang sahaja
setiap hari bermula esok, hari Khamis 19 hari bulan Mac 2020. Perubahan ini adalah sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengawal dan membendung penularan COVID-19 dari terus merebak di negara ini. Ini adalah juga disebabkan oleh jumlah pengguna jambatan yang tidak ada keperluan adalah terlalu ramai, hingga mengibatkan jalan di kawasan Pekan Bangar penuh sesak dengan kenderaan dan orang ramai yang berkunjung di gerai makan Pekan Bangar. Saya sukacita menerangkan semula bahawa pembukaan sementara jambatan penghubung daerah Brunei Muara dan daerah Temburong kepada orang ramai ini adalah bertujuan untuk memudahkan orang ramai membuat perjalanan yang penting dan mempunyai keperluan sahaja, essential travel, seperti petugas-petugas yang terlibat dalam usaha untuk membendung COVID-19, pegawai dan kaki tangan kerajaan dan swasta yang berulang alik dari Bandar Seri Begawan dan Temburong dan sebaliknya. Terdapat juga penunggang motosikal yang mengambil kesempatan untuk berlumba, berhenti di tepi jalan tanpa sebab dan sebagainya. Ini boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan pengguna yang lain. Perkara ini sepatutnya tidak berlaku dan tidak diambil kesempatan, memandangkan negara pada masa ini sedang menghadapi situasi yang agak kritikal dan memerlukan kerjasama yang padu dari semua lapisan masyarakat di negara ini. Pihak berkuasa seperti pasukan polis di Raja Brunei akan sentiasa membuat rondaan dan jika didapati pengguna yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, tindakan undang-undang akan diambil. Di samping itu, pihak-pihak yang berkuasa yang lain akan sentiasa membuat pemantauan dan akan mereview dari masa ke semasa keperluan dan penggunaan jambatan ini. Sebarang pertanyaan dan aduan bolehlah menghubungi talian Darussalam 123 atau pihak Bridge Maintenance Office melalui email pro@pwd.gov.bn. Satu lagi, Kementerian Kewangan dan Ekonomi sukacita ingin memastikan maklumat berkaitan dengan pembayaran pincin perkhidmatan dan pincin turunan kepada baru serta tanggungan melalui akaun bank seperti mana yang telah pun disiarkan pada 14 hari bulan Mac 2020 yang lalu. Walau bagaimanapun, memandangkan jumlah penerima pincin perkhidmatan dan pincin turunan yang memilih untuk menerima pincin mereka melalui bank adalah masih sedikit, di mana setakat ini hanya seramai 141 orang. Kementerian Kewangan dan Ekonomi memohon kerjasama dan menggalakkan kepada mereka yang berkenaan untuk membuka akaun bank masing-masing. Ini adalah untuk mengurangkan risiko perkumpulan ramai yang menjadikan tempat berkenaan sesak. Di samping itu, sebagai langkah berhati-hati dan usaha Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam membantu Kementerian Kesihatan dari merebaknya wabak COVID-19, memandangkan jumlah penerima pincin adalah ramai, di mana di daerah Brunei dan Muara sahaja adalah seramai 2,800 penerima. Daerah Tutong seramai 878 penerima. Daerah Belait seramai 358 penerima dan daerah Temburong seramai 157 penerima. Berikutan dengan itu,
Jabatan Perbendaharaan ingin memaklumkan bahawa pembayaran pincin perkhidmatan dan pincin turunan bagi bulan Mac 2020 akan dibuat di tempat-tempat yang telah diaturkan seperti berikut. Bagi daerah Brunei dan Muara, pembayaran akan dibuat di Dewan Perpaduan dan Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC). Bagi daerah Belait, pembayaran akan dibuat di Dewan Persidangan Kuala Belait. Bagi daerah Tutong, pembayaran akan dibuat di Dewan Kemasyarakatan Tutong. Dan bagi daerah Temburong, pembayaran akan dibuat di pejabat jabatan perbendaharaan Temburong, iaitu tempat lazim pembayaran dibuat setiap bulan. Pembayaran di tempat-tempat yang dinyatakan tadi akan dibuat pada hari Sabtu, 28 hari bulan Mac 2020, bermula jam 7.30 pagi hingga 4 petang. Manakala pembayaran pada hari berikutnya akan dibuat di cawangan-cawangan jabatan perbendaharaan di ketiga-tiga daerah dan bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi daerah Brunei dan Muara selama 10 hari waktu bekerja. Bagi membolehkan pembayaran dibuat melalui bank pada bulan berikutnya, yaitu bulan April dan seterusnya, bank-bank akan membuka kaunter pendaftaran pada hari berkenaan di tempat-tempat ini dinyatakan tadi. Dalam pada itu, para penerima pincin perkhidmatan dan pincin turunan adalah dikehendaki membawa kad pengenalan asal masing-masing dan mengisikan borang dengan lengkap yang disediakan oleh pihak bank dan menghadapkannya ke pegawai bank yang bertugas sebelum ke kaunter jabatan perbendaharaan untuk menerima pincin masing-masing. Kementerian Kewangan dan Ekonomi memohon kerjasama penerima-penerima untuk mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan untuk tidak datang secara berkumpulan. Seterusnya, bersurai setelah urusan selesai. Pegawai dari Kementerian Kesihatan akan ditugaskan untuk mengimbas suhu badan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kesihatan. Dan penjaga keselamatan juga akan ditugaskan bagi membantu dalam pergerakan dan kawalan di dewan-dewan yang telah ditetapkan pada hari tersebut nanti. Untuk sebarang pertanyaan lanjutnya, bolehlah berhubung ke Jabatan Perbendaharaan di talian 7373-222 pada bila-bila masa. Seterusnya, sukacita saya memaklumkan bahawa syarikat Jurudong Park Country Club Sendirian Berhad, iaitu salah sebuah anak syarikat Darussalam Asset di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi, akan menutup sementara Jurudong Park Playground, Jurudong Park Gardens dan Jurudong Park Amphitheatre mulai esok hari Khamis 19 hari bulan Mac 2020 sehingga tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Penutupan sementara ini adalah sebagai langkah berhati-hati dan usaha pihak syarikat dari terus merebaknya COVID-19 serta untuk menyokong arahan Kementerian Kesihatan untuk tidak membenarkan untuk sementara waktu bagi acara-acara keramaian atau perkumpulan serta bagi orang ramai untuk mengamalkan social distancing measures. Walau bagaimanapun, Jurudong Park Food Court akan terus beroperasi seperti biasa dan hanya akan memberikan perkhidmatan bawa pulang, take away service sahaja. Sehubungan dengan itu, mohonkan kerjasama orang ramai
untuk menghormati dan terus mematuhi garis panduan sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Sekian, terima kasih. Seterusnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kebudayaan Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan dalam menangani perkembangan terkini wabak COVID-19 dalam 3 perkara. Pertama, kaedah pembayaran pension umur tua, pension dan elan lain dan bantuan kebajikan bulanan. Kedua, penutupan kompleks dan fasilitas sokan serta fasilitas-fasilitas lain. Dan ketiga, kesukarelawanan bagi membantu menangani wabak COVID-19. Perkara pertama, kaedah pembayaran pension umur tua, pension dan elan lain dan bantuan kebajikan bulanan. Alhamdulillah atas perkenan Puan Yang Maha Mulia Duka Seri Pindah Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan mengambil kira keadaan pada masa ini, pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah mengambil langkah bagi pembayaran pension umur tua untuk dilaksanakan melalui 2 tata cara, iaitu melalui akaun bank sebagai pilihan tambahan di samping kaedah pembayaran yang dilaksanakan pada masa ini melalui penghulu dan ketua kampung. Pembayaran melalui bank yang dirancang untuk mula dilaksanakan pada bulan April 2020 seperti mana siaran akhbar Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bertarikh 12 Mac 2020 akan diawalkan pelaksanaan pembayaran pada bulan Mac 2020 dengan mengambil kira keadaan masa ini. Sebagai tambahan, proses pembayaran melalui bank sebagai pilihan tambahan juga telah dilaratkan kepada pembayaran pension orang buta, pension hilang upaya, elan pencelaru mental, elan kusta, elan kurang upaya, dan bantuan kebajikan bulanan. Di sini ingin ditekankan bahawa pembayaran melalui bank ini adalah sebagai pilihan tambahan kepada semua penerima selain daripada kaedah pembayaran yang masih dilaksanakan pada masa ini melalui penghulu dan ketua kampung. Sehubungan ini dikongsikan beberapa maklumat lanjut seperti berikut. Pertama, bagi para penerima yang memilih pembayaran melalui akaun bank, mereka hendaklah mengisi borang permohonan secara fizikal atau secara online dengan memuat turun borang permohonan melalui laman sesawang Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan www.kkbs.government.pn atau Jabatan Pembangunan Masyarakat www.capim.government.pn, dan borang tersebut hendaklah dihantar terus melalui email atau ke pejabat Capim di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Turut dikongsikan bahawa pilihan untuk menerima pembayaran melalui bank bagi pembayaran bulan Mac telah pun dibukakan sejak hari Isnin 16 Mac 2020. Untuk membolehkan pembayaran untuk dimulakan pada bulan ini, borang tersebut hendaklah dihantar semula pada atau sebelum hari Khamis 19 Mac 2020. Sebarang permohonan diterima selepas 19 Mac 2020 akan mula menerima pembayaran melalui bank pada bulan April dan selanjutnya. Alhamdulillah, dikongsikan bahawa setakat ini sebanyak 1,602 permohonan akan menerima pembayaran melalui bank pada bulan Mac ini. Walau bagaimanapun, jumlah ini masih rendah dan kita amat menggalakkan bagi pemilihan pembayaran melalui bank account untuk dilaksanakan. Untuk mengungsikan, jumlah sebenarnya yang menerima elan adalah lebih kurang 47,000. So 1,600 adalah satu jumlah yang masih rendah. Walau bagaimanapun kita amat memahami bahawa kita hendaklah juga menjaga kebajikan, khususnya kepada orang-orang yang berumur warga emas yang masih lagi memilih options untuk
dihantar ataupun melalui penghulu dan ketua kampung. Inilah dihasratkan ianya adalah sebagai pilihan, dan kita mahu menggalakkan kepada orang-orang yang berkeupayaan untuk memilih pilihan melalui bank ini. Kedua, bagi penerima pembayaran melalui penghulu dan ketua kampung, dimaklumkan bahawa perbincangan bersama Kementerian Hak Ehwal Dalam Negeri dan pihak penghulu dan ketua kampung telah diadakan pada 16 Mac untuk menentukan tata cara terbaik untuk melaksanakan pembayaran berkenaan dengan mengambil kira faktor social distancing. InsyaAllah pembayaran pension yang akan bermula pada 28 Mac 2020 secara lazimnya di kediaman penghulu dan ketua kampung akan diatur secara berperingkat-peringkat yang mana akan dirancang oleh penghulu dan ketua kampung. Bantuan kemah-kemah juga akan disediakan untuk memastikan social distancing. Pada masa yang sama, bagi penerima di kawasan-kawasan perkampungan yang mempunyai jumlah penerima yang ramai, rancangan telah dibuat bagi pembayaran untuk dilaksanakan secara berperingkat-peringkat di dewan-dewan kemasyarakatan atau tempat-tempat berkapasiti besar yang bersesuaian. Ketiga, khusus bagi penerima persendirian di daerah Belaid, pembayaran yang secara lazimnya dilaksanakan di cawangan Japim daerah Belaid akan dipindahkan ke Kompleks Sukan Momo. Seterusnya, perkara kedua, penutupan kompleks dan fasilitas sukan serta fasilitas-fasilitas lain. Seperti mana dinasihatkan oleh pihak Kementerian Kesihatan, dimaklumkan bahawa bermula pada hari Khamis 24 Rejab 1441 bersama 19 Mac 2020, ke semua kompleks dan fasilitas sukan yang tertutup di seluruh negara, termasuk gym dan bowling alley di samping padang golf, akan mula ditutup sehingga satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Dalam masa yang sama, penutupan tambahan adalah bagi museum-museum dan galeri, pusat-pusat belia dan setiap cawangan perpustakaan, dewan bahasa dan pustaka. Hari sekali perkara ketiga, kesukarelawanan bagi membantu menangani wabak COVID-19. Kementerian Kebudayaan Sukan ingin memaklumkan bahawa seperti mana disarankan oleh Kementerian Kesihatan bagi para sukarelawan untuk turut membantu dalam menangani wabak COVID-19, satu jawatan kuasa ad hoc sukarelawan belia telah ditubuhkan yang mana berpusat di Dewan Imtiaz Pusat Bahagia Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Objektif jawatan kuasa ad hoc ini adalah untuk mengumpulkan para sukarelawan yang berhasrat untuk membantu usaha menangani wabak ini di samping menyelaras pembahagian sukarelawan bagi membantu Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah, setakat ini seramai 135 sukarelawan telah berdaftar dan kita amat mengalu-alukan lebih ramai para sukarelawan untuk sama-sama menyumbangkan tenaga dalam usaha murni ini. Pendaftaran boleh dibuat melalui QR Code dan talian hotline 891-3762. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saat ini sesi sidang kita membukakan soalan-soalan yang berkaitan. Silakan kenalkan diri dan agensi Anda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Besar sikit. When you mentioned penutupan pasar tutup dan pasar tumbuh, right? So kan tadi about pasar malam, kemudian dia pasar tutup. Will those be affected because they also receive the tax volume of people that are affected? Oleh pasar burung, those are the places that dapat dilakukan. Sebagaimana saya ingatkan tadi, pasar Tamu Anika di Temburong, itu pasar malamnya, dan Tamu Besar Temburong, dan juga Tamu Tutong,
ya mingguan yang biasa diadakan pada Khamis dan Ahad itu ditutup. Yang lain berjalan, tetapi kalau ada di tempat-tempat itu tempat-tempat makan, misalnya di Tamu Kiangge, ada kemudahan di sana untuk orang duduk-duduk minum-minum, itu tidak dibenarkan. Mereka hanya boleh membeli barang-barang atau minuman untuk di take away. Kalau kita diperhatikan, kadang-kadang ada orang ingin duduk-duduk lagi di sana kerana ada kemudahan duduk-duduk. Jadi mana-mana juga tempat food court ke atau gerai makan yang ada tempat duduk itu tidak dibenarkan duduk di sana. Ini sama juga dengan Pasar Burong di Selayun. Sana ada tempat duduk makan minum, tempat itu ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Abu Muhammad Menteri Kesihatan. Yang nampaknya adalah kira global issue tentang virus pandemik, virus yang belum ada vaksin jadi. Dan semestinya semua negara akan memastikan ubat dalam merawat sakit mencukupi. Jadi kerana seperti yang Muhammad katakan tadi, jumlah sakit meningkat. Soalnya, adakah boleh mempunyai bekalan ubat dan fasilitas yang mencukupi untuk merawat pesakit biasa bercampur dengan pesakit virus COVID jika jumlah semakin meningkat? Yang pertama, dan apa rancangan pihak kementerian jika tempat kuarantin sementara sekarang ini yang berada di Tudong tidak dapat menampung jumlah untuk menampung jumlah yang meningkat lagi untuk mereka yang di kuarantin? Terima kasih. Seperti yang saya utarakan dari mulanya, kita mempunyai penyakit yang pertama. There's no secret, we have only limited number of beds. Okay, we know our healthcare system, and I keep saying that don't push it. Okay, it's very important social distancing, quarantine to be followed. Buat masa ni, alhamdulillah segala ubat ke keperluan is still within our limits. Okay, so like I said, as I shown the graph earlier on, what we want is for it not to go beyond that dotted line where it really beyond our healthcare system. Okay, so walaupunnya menular for a while, but as long as it's within the healthcare system, insyaAllah we are able to do it. Okay, dari segi ubat-ubatan, insyaAllah ia mencukupi, and we got the reassurance from our vendors, so it shouldn't be a problem, insyaAllah. Walau bagaimanapun, itu bukan satu alasan for us to be complacent. Okay, so like I said, we are only strong as our weakest chain. Okay, so this chain is very important to hold the fort. Okay, so don't make a reason ada weak chain di sana tu, weak point for it to break. Okay. Soalan kedua, we have plan what to do. Okay, should it be more than capacity of 100 lebih itu, then we have our contingency plan to deal with that, insyaAllah. Soalan ditujukan kepada Yang Muhammad Menteri Kesihatan. Bagi para warga asing yang telah disahkan positif COVID-19, bagaimana kos rawatan warga asing tersebut? This is a world pandemic. Okay, so we will treat them as per any rakyat di Brunei. That's our under Infectious Disease Act. Good afternoon, this is James from Modern Britain. Just want to ask a question to the W. People are probably worried about their job security during this crisis time. And then they are suggesting that maybe you can use the fund from the TAP, that TAP, to pass this kind of difficulty.
I think I will leave these questions to be answered by the top chairman maybe. Who happens to be here? Muhammad Atta. Terima kasih. Thank you for the questions and also for the suggestions. When we talk about job security, I think first of all, we have to understand the objective of TAP. And it goes back to your answers or your questions, which is all about security in the long term. You have to understand that there will be a security when you are retiring, when you reach the age of 55, and then of course TAP, and then there will come also SCP at the age of 60s. I think we have to balance out in our approach. I think we should also look at other mechanisms rather than get pada TAP as an avenue of our assistance, and if not, we're opening up a door. Satu, dan yang keduanya, we have to remember that it is a long-term strategies. The TAP and SCP are intended, until bila sudah besar, and to an extent of where the SCP is sehinggalah umur tua. We have to see this in a big holistic picture. And we have to look into other options, other avenues, and so on. Thank you for that thank you for that too. Akan tetapi we have to look this in a big holistic pictures and approaches. So the intentions of TAP and SCP, we have to understand that it is for long term and to sustain their livelihood secara berpandangan. So I think that is my idea. I think we have to look into other options and avenues selain daripada TAP sahaja. Thank you. Just one more question about private gym and fusion school. Are they ordered to be closed as well? Yes, all the gyms will be closed starting from tomorrow, all including private gyms di luar. It's not only the Kementerian Pendidikan dan Sukan, it's all the sports facilities, which is enclosed. We're talking about more enclosed. Walau manapun, all the track is still open for masih lagi boleh digunakan di outside track. That one, yes. All the enclosed stadium tertutup, complex tertutup, including gyms, will be closed starting from tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana dari Universitas Asia. Tanda-tanda soalan ini ditujukan untuk Yang Berhormat Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Soalannya begini, apakah perancangan UNN bagi membantu para mahasiswa meneruskan pembelajaran mereka secara online berikutan berlaku dengan COVID-19 ini? Ya, perkara ini pernah ditimbulkan oleh Menteri Pendidikan. Sebenarnya 2 hari yang lalu pernah sudah berbincang di antara UNN, syarikat yang telco dan juga Kementerian Pendidikan. Masa ini dalam perundingan masa ini. Dan yang penting bukannya kita ini menambah data ataupun menambah speed, connectivity atau sekarang ujung-ujung digunakan untuk naik flag saja. So kita ni kalau mencari jalan lah supaya yang apa dibukakan untuk jalan itu untuk education saja lah, apa yang ditujukan itu. Terima kasih. Good afternoon, Om Minister. I'm from United Babies. My name is Tom. I just want to ask a question for Mr. Moha or either Mofi. Actually, our newspaper is from Sarawak, really. So printed is in English. So we are today facing stuck at the border. So what should we do to get in the newspaper? Okay. Maybe I ask
maybe I ask some question also. But you are stuck because you cannot come in from Malaysia side. Yes. So maybe you have to talk to your authority, right? I mean your Malaysian side. No. You're saying the Malaysian authority doesn't allow you to come in here. Yeah. Then you have to ask the Malaysian authority lah. So Brunei is okay with it? Yeah, for perdagangan. For Brunei side, because we have a letter here, so it's approved by the Brunei side. I think seperti telah diketahui is your way that Malaysia mulai hari ini 18 hari bulan Mac telah memulakan perintah kawalan pergerakan. Ya. Tidak ada Malaysian boleh meninggalkan Malaysia mulai hari ini. Mungkin itu barangkali that is one of the reason kenapa tidak dibenarkan keluar itu kerana perintah itu. Maybe. But if I can add, actually there were some other issues also, not just the newspaper. There was some hiccup earlier today about some of the stuff that we need to bring into the country. So I think this has been communicated with the Sarawak-ian authority. So I think it should be sorted out. I think if you could maybe go back to check with your authority on the Malaysian side, I think it should be okay now. So because we have communicated with them earlier this morning. I have a question for the Minister of Finance and Economy. Obviously, we have a lot of questions from our readers that are deeply concerned about the impact of the crisis on their livelihoods and businesses. Many have asked whether there have been discussions with financial institutions about deferment of loans, like similar measures that have taken place in Malaysia with banks there. Yep. Thank you for your questions. I think very valid questions. I think, to be honest, the government, of course, like all governments today, given the current outbreak of the COVID-19, very concerned about the economy of countries. So in the case of Brunei, it's no exception. So we worry about our businesses, especially the very small and medium enterprises, and we are concerned about jobs, security for our people. So in terms of the questions that you just asked, I just want to assure you that this is something that we are in conversation at the moment. So until such time, hopefully soon, once we have something to sort of announce, we'll share with everybody. But just to assure you that we are working on this aggressively. Is it safe to say that you're in discussions with financial institutions in Brunei regarding this? Yeah, not just financial institution. I think the regulators also, that we need to all align together in terms of how we feel that whatever we are going to introduce will actually serve the purpose. Assalamualaikum, Dato' Dr. Syam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With such an increase in COVID-19 virus outbreak, how do the frontliners and staff at social center cope with the pressure they face? With this increase in number, we've mobilized more staff, from within the ministry, also from the private sector, including Jerudong Park Medical Center and Pantai Jerudong. So with the private sector, also they're helping us together to ensure the management of these patients are managed properly. So at the moment, Alhamdulillah, it's still manageable, but like I said, don't bibiran pula, don't push it. Okay, thank you. Assalamualaikum, nama Pemrana Midas. Kita bertanya pasal status, pasal titik yang orang kembali ke Brunei, right? Like from coming to Brunei and they have to isolate themselves.
So ini termasuk juga dengan pilots and cabin crew. And my second question is, what happened to transit passengers transiting to Brunei? And the last question I want to ask is, how far this is Yang Muhammad again? How far away from the availability of face masks and hand sanitizers? Thank you for your questions. Face mask and why me? maybe Kementerian Kesehatan ya. But of course, Kementerian Kewangan and Ekonomi, like all the other ministries in the government, we are working very closely with Kementerian Kesehatan to try to support all the initiatives they are undertaking. So like for the various announcements that we are making today, all in support of the directive from the Ministry of Kesehatan. So